Assalamualaikum dan selamat petang. Sebagaimana telah kita war-warkan mana pada waktu ini dalam Bicara Petang yang kita terus siarkan menerusi live FB pada waktu ini, dan kita buka juga talian pada anda semua untuk kita membicarakan sesuatu bersama-sama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Dan tentunya bila sebut SPA, tentunya kita akan memikir tentang pengambilan penjawat awam. Untuk kita mengupas lebih lanjut lagi tentang peranan SPA itu sendiri, kita bersama-sama Encik Zuhari Said, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kerana dapat bersama kita pada petang ini. Dan pertama sekali lah, sebelum kita nak pergi lebih jauh, sebab ramai yang selalu dengar berkaitan dengan SPA ni, tapi mungkin tidak tahu peranan sebenar Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi silakan tuan untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan juga terima kasihlah kepada Bernama yang telah memberi peluang kepada SPA untuk kita jelaskan mengenai hal berhubung dengan SPA. So, SPA ni sebenarnya wujud sejak daripada kita merdeka lagi, kan? Sejak daripada 1957, SPA telah pun wujud, dan peranan dia, kita ada 6 peranan sebenarnya, kan, SPA ni. Yang pertama, kita melantik, kan? Sama ada kita lantik tetap, kita lantik kontrak, dan juga kita lantik sementara, kan? Dan yang keduanya ialah lepas kita lantik tu, kita akan buat urusan dalam pengesahan dalam perkhidmatan. Okay. Because dalam tempoh percubaan, ada pegawai bila dilantik, lantik tetap, bila lantik tetap, dia akan ada satu tempoh percubaan 1 hingga 3 tahun, dan dengan syarat-syarat tertentu. So, dia boleh disahkan dalam perkhidmatan. So, urusan pengesahan dalam perkhidmatan ini, dia akan datang balik kepada SPA untuk melaksanakan urusan urusan pengesahan dalam perkhidmatan. Walaupun penempatan dia di mana-mana jabatan ataupun kementerian dalam persekutuan lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kuasa SPA ataupun peranan SPA ialah dalam pemberian taraf berpencen. Ini keistimewaan ini ada kepada pejabat awam lah, kan? So, ramai agaknya yang ingin berkhidmat dengan kerajaan. Salah satunya keistimewaannya adalah pension. Pension. Inisiatif pension. Inisiatif pension. Yang ni tak adalah di tempat-tempat lain. Kalau swasta tak ada. So, pemberian taraf pension ini adalah satu peranan yang dimainkan oleh SPA. So, bila dah pegawai disahkan dalam perkhidmatan, cukup 3 tahun dan diperakukan oleh ketua perkhidmatan masing-masing, maknanya kita boleh bagi taraf berpencen kepada pegawai. Itu yang ketiga. Okay. Yang keempat ialah pertukaran perkhidmatan. Pertukaran perkhidmatan ni, dalam konteks pertukaran perkhidmatan ini ialah pertukaran daripada satu skim perkhidmatan ke skim perkhidmatan yang lain. Sebab bila pegawai dilantik, dia dilantik mengikut skim-skim perkhidmatan tertentu. Jadi nak beralih daripada satu skim perkhidmatan kepada skim perkhidmatan yang lain, dia akan balik kepada Suruhanjaya, kepada SPA. Kepada SPA. So SPA yang akan tukar dia punya perkhidmatan lah dalam konteks ni. Dan juga dalam konteks tukaran perkhidmatan ini, boleh jadi dia tukar lantik dipanggil, kan? Tukar lantik atau pemohon sendiri dan sebagainya. Okey, itu yang keempat. Yang kelima ialah urusan mengenai kenaikan pangkat. So ikut peranan yang telah diberikan melalui Perlembagaan Persekutuan, salah satu daripadanya adalah kenaikan pangkat. Tapi kenaikan pangkat ini yang di-Pertuan Agong melalui perkara 1445B dalam Perlembagaan Persekutuan telah memberikan kuasa-kuasa kenaikan pangkat ini kepada lembaga-lembaga di peringkat jabatan dan juga kementerian. Jabatan kementerian sendiri. Ya. So maknanya kuasa ni telah pun diagihkan pelaksanaannya sebab dia memang besar.
Kan kalau SPA nak uruskan semua, mungkin dia akan mengambil masa lah. Kan? Kita ada banyak kementerian, banyak agensi lagi. Kita ada kementerian, kita ada jabatan. Jadi maknanya melalui perintah oleh Yang Bertuan Agong, kuasa kenaikan pangkat ini dibagi kepada lembaga-lembaga yang diwujudkan di peringkat kementerian. Tapi SPA masih lagi berperanan dalam konteks rayuan kenaikan pangkat. Walaupun urusan kenaikan pangkat dibuat oleh lembaga-lembaga, tapi bila timbul pertikaian pegawai tak puas hati dan sebagainya, dia akan datang balik kepada Suruhanjaya untuk melihat perjalanan ataupun tata cara yang telah dibuat di peringkat lembaga, sama ada betul ataupun tidak. Daripada situ Suruhanjaya boleh mengubah keputusan yang telah dibuat oleh di peringkat lembaga. Dan yang keenamnya ialah hal mengenai tata tertib. Tata tertib pun begitu juga diwujudkan lembaga-lembaga di peringkat kementerian dan juga jabatan. Dan di peringkat SPA ialah berhubung dengan urusan rayuan dan juga tata tertib bagi tujuan bagi tujuan buang kerja dan juga turun pangkat bagi kumpulan pengurusan dan operasional. So lain-lain yang tidak melibatkan buang kerja dan turun pangkat, ini akan dilaksanakan oleh lembaga di peringkat kementerian dan jabatan. Okey, baik. Itu dia 6 fungsi dan peranan. Betul. Itu pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lepas tu pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan, kenaikan pangkat dan juga kawalan tata tertib. Betul. Ya, jadi itu di 6 peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA ini. Ya, betul. Nah, saya nak tanya sebenarnya Encik Zuhari, kalau kita mana-mana kaki tangan awam, adakah semua jawatan dalam kerajaan tu haruslah dipohon melalui SPA? Adakah SPA sahaja cabang dia ataupun apakah langkah yang seharusnya dilakukan? Okey. Dalam perkhidmatan awam ini dia kita kalau kita lihat kan, kita ada kerajaan persekutuan federal, kita ada negeri, kita ada pihak berkuasa tempatan, kita ada pihak berkuasa berkanun, kita ada pihak berkuasa tempatan. So SPA hanya bagi kerajaan persekutuan. Dalam persekutuan pun kita ada Suruhanjaya lain. Betul? Kan? So dalam persekutuan sendiri kita ada SPA, satu daripadanya. Kemudian kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Kalau polis kita ada Suruhanjaya Pasukan Polis. Dalam kemudian tu kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Cuma kehakiman dan perundangan ini dia bersekali dengan SPA. So pengurusi SPA dan juga setiausaha SPA juga adalah pengurusi dan juga setiausaha kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Tapi ahli-ahli Suruhanjaya dia lain-lain. Okey. So yang lain-lain tu maknanya tidak semuanya jawatan-jawatan dalam perkhidmatan kerajaan perlu memohon dengan SPA. Kalau nak jadi katakan kalau nak jadi polis kan, polis dia ada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis kan. Cuma mungkin sekarang ni ada juga jawatan-jawatan yang boleh dimohon melalui SPA, melalui apa yang kita namakan sebagai SPA 8I. Apa tu SPA 8I? Itu kita punya sistem lah. Sistem maknanya dalam situ ada juga walaupun di bawah pasukan polis, tapi ada juga jawatan yang boleh mohon melalui sistem itu, dan kemudian apabila polis nak, kita akan accept bagi pada polis. Jadi maknanya boleh berkemungkinan untuk seseorang individu itu memohon di atas dua platform yang berbeza pada satu masa yang sama? Boleh. Okay. So maknanya kalau katakan dia nak mohon menjadi guru lah. So dia kena mohon dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Tak ada dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Bukan dalam bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kemudian tu ada Suruhanjaya Perkhidmatan lain. Polis saya sebut tadi. Kemudian tu Angkatan Tentera.
dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri yang masing-masing ada Suruhanjaya masing-masing. So, itu pembahagian kuasa yang kita ada. Kan? Badan berkanun. Badan berkanun dia ada pihak kuasa melantik dia sendiri. Dia tak panggil Suruhanjaya. Kan? Macam bernama misalnya, dia adalah sebuah badan berkanun. Badan berkanun. Dia ada kuasa melantik sendiri. Kan? Dia ada apa kuasa-kuasa yang saya sebut 6 kuasa tadi, dia ada kepada pihak kuasa berkanun itu sendiri. Begitu juga majlis-majlis Dewan Bandaraya katakan. So kita tak boleh mohon jawatan di SPA yang sebenarnya kita berhasrat untuk bekerja dalam Dewan Bandaraya. Okey, faham. Kita dah tahu lah Fuzi, maknanya ada pelbagai cabang mengikut profession yang diminta tu lah. Betul. Ya, dan masa yang sama kalau di bawah SPA itu sendiri, apa bentuk-bentuk jawatan yang boleh mereka cuba boleh dapatkan? mohon. Boleh mohon. Okey, kebetulan di bawah SPA ni ada satu kumpulan jawatan yang banyak lah. Kan semua jabatan-jabatan kerajaan dan juga kementerian dia tertakluk di bawah pelantikan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kan kalau tadi saya sebut guru dan juga pelantikan kumpulan pelaksana di peringkat sekolah itu dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Lain-lain jawatan, kalau kita sebutlah apa-apa jawatan, katakan dalam web kita ada. So far kalau kita tengok dalam web kita, bagi kumpulan kumpulan profesional disenaraikan situ lebih kurang 79 jawatan yang ada. Kalau kita pergi dalam web kita, dekat kalau kita buka dia akan ada 4 ikon kat situ. Yang ikon yang pertama adalah iklan. So ikon yang kedua tu adalah berkaitan dengan jawatan lah. Jawatan-jawatan yang boleh kita pohon melalui JPA punya web. And so memang banyak jawatan. Start daripada kita ada daripada kualifikasi A, B, C. A ni lebih kepada pengangkutan lah. Macam pegawai laut kan. Banyak yang kalau tengok situ, kalau kita ambil yang kedua. Maklumat jawatan. Ya, betul. Okey, jadi kita klik saja yang kedua ni. Betul. Okey, dia akan keluar kemasukan ijazah, kemasukan diploma, kemasukan matrik, kemasukan SPM. Bila kita klik situ, dia akan keluarkan senarai jawatan. Mudah sajalah boleh klik saja. Ada juga kelaikan bakat. Ya, betul. Ya, latihan separa perubatan dan juga Suruhanjaya Pasukan Polis. Ya. Baik, di situ bila klik saja akan ada slide. Kita cuba kita cuba satu. Okey, klik. kita tekan klik sampai satu. paling atas. Ya. Itu dia ada list senarai jawatan. Baik, daripada accountant grade WA 41 sampai saya nampak guru bahasa pun ada juga tu. Ya, betul. Betul. Sampai laman 3. Guru bahasa ni biasanya di institusi latihan misalnya kan. Kita ini kalau di sekolah dia bukan guru bahasa. Dia panggil itu pegawai perkhidmatan pendidikan. Itu dia punya skim dia punya kod dia DG. DG. Ini pun dia guna kod DG lah. Ya, baik. Sampai kita tahap perancang bahasa grade S41, pustakawan pun ada, perangkawan ada, pegawai perubatan pun ada juga. Sebenarnya ada banyak. Ini baru satu pautan je. Satu pautan dan ada 3 lampiran sebenarnya. Betul. Okey, jadi deskripsi tugas tu semua anda boleh perolehi dengan pergi ke laman sesawang ataupun portal rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Di laman utamanya ada 4 pautan di situ. Iklan, maklumat jawatan, SPA 8I dia juga simakkan. Nak tahu apa agaknya jawatan-jawatan yang anda ingin pohon, mungkin ada yang boleh disesuaikan. Tengok saja dekat maklumat jawatan tersebut. Okey, saya ada satu soalan ni. Orang kata macam susah sebenarnya. Susah sebenarnya dapat ni. Walaupun dia punya jawatan itu banyak, tapi untuk dapat bukan calang-calang. Jadi bagaimana sebenarnya saringan pemilihan calon ni dilakukan oleh SPA? Okey. Inilah selalu yang kita dapat komplain daripada calon-calon yang mohon. Kan dia dikatakan
kenapalah sukar sangat untuk kita mendapat perjawatan. Kan? Ini untuk makluman lah. Untuk makluman. So, memang kalau kita lihat untuk tahun 2018 kita ada permohonan perjawatan berjumlah 1.3 juta. Ini tahun berapa ni tadi? 2018. 2018. 1.37 Ya, 37 juta permohonan. Permohonan yang telah diambil lah oleh rakyat Malaysia lah. Dimohon, didaftarkan. Kan? Jadi dari 1.37 ni apa proses selepas ni tu? Apakah SPA buat selepas itu? Dia dia orang akan mendaftarkan permohonan perjawatan yang ada. Kemudian tu kita akan buat tapisan apabila ada kekosongan jawatan. Bila ada kekosongan jawatan baru kita buat tapisan. Sebab ini dia mungkin daripada sejarah dululah. Dulu setiap kali ada jawatan kosong kita kena iklan. Iklan. Dulu iklannya melalui surat khabar dan sebagainya, kan? So maknanya pemohon kena pergi beli borang di pejabat PO dan sebagainya. Lepas tu mohon hantar kepada kita. Kemudian apabila kita dah ada sistem dan sebagainya, kita buat satu sistem yang dikatakan pengambilan sepanjang masa. Pengambilan sepanjang. Pengambilan sepanjang masa maknanya calon-calon boleh mendaftar dan kita bagi jumlah jawatan yang boleh dipohon kan, berdasarkan kelayakan yang dia ada. Kan. So maknanya tapi kalau ada saja kekosongan jawatan, kita akan keluarkan iklan sekali lagi kan, iklan sekali lagi untuk alert kepada calon-calon yang mungkin belum lagi daftar dan sebagainya. Tapi kita akan ambil sebab pendaftaran kita tu dalam tempoh setahun dia akan sah laku. Kalau mana-mana ada iklan dalam tempoh itu, kita akan tarik semua permohonan yang pemohon ataupun calon yang telah orang kata yang telah pilih jawatan tu lah kan. So kita ada beberapa tapisan yang telah kita buat bagi tujuan untuk membuat tapisan because kita tidaklah boleh nak panggil semua calon-calon yang mohon. Yalah, ramailah sangat sebenarnya. Ramai. So kalau saya boleh sebut di sini kan, untuk tahun 2018 1.347 juta ataupun 1,347,544 pemohon berdaftar. Itu tepat angka tu. Okey, tepat angka. Dan calon jawatan kosong yang ada sepanjang tahun 2018 ialah 13,454. Cuba bayangkan berapa peratusan tu sebenarnya tu kan. Berapa peratusan tu dia kan. So kalau kita nak calculate lah. Tidaklah pula saya calculate kat sini tadi. Tak apa saya boleh buat kalkulasi. Boleh tolong? Boleh. Kita boleh bantu. Kita boleh bantu. Okey, kita ulang sekali dia punya angka tu. Angka yang kecil tu tadi berapa tempat yang ada? 13,454. Okey, dan permohonan ada sebanyak 1,347,544. Okey, dan kita kat sini masya-Allah. Sebenarnya tak sampai 1% pun. Betul. So maknanya kita tengok, saya cubalah calculate tadi, dia punya bakinya adalah 1,334,090 yang tidak berjaya. Yang tidak berjaya. Jadi inilah orang yang kata sukanya nak dapat jawatan. Kan? Sebab jawatan tu tak banyak. Kan? Jadi sebab tu dia punya saringan tapisan tu betul. Pun lagi orang kata strict. Kita kalau kita nak panggil temuduga kan, agak mustahil lah kita nak panggil 1 juta untuk temuduga semua. Kan? So biasanya kita akan letakkan satu ratio yang munasabah. Kan? Maksudnya kalau kita ada 1 kosong kan, mungkin kita akan panggil dalam 10 hingga 15 orang. Itu pun
maknanya yang akan dapat hanya seorang. Seorang saja. Seorang saja. Cuma kita nak dapat calon yang terbaik, kita terpaksa buat tapisan. Kita ada tapisan awal, kita ada tapisan tapisan awal. Lepas tu kita ada tapisan mengiklankan dan akhirnya temuduga lah. Okey, baik. Maknanya disebari satu nisbah 15 lebih kurang untuk satu jawatan. Untuk satu jawatan. Lazimnya begitu lazimnya. Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita tahu ramai juga yang nak dapatkan jawapan daripada Cik Zuhari Said, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pada waktu ini dalam Bicara Petang. Banyak juga soalan di laman Facebook dan boleh saja hubungi 0326927939. Okey, ini berdasarkan daripada pengalaman mereka yang telah pun mengambil online exam berkali-kali ni. Dia kata macam ni, Daphne Pearl Tanggar katanya, saya mau tanya tuan, dia kata sudah 3 kali duduk online exam untuk jawatan PTD, dah lengkap dengan ilmu-ilmu dan yakin dengan jawapan, memang yakin 95% betul jawapan, tapi setiap kali jawapan duka cita. Bolehkah sekurang-kurangnya keputusan peperiksaan dalam talian tersebut kami diberikan melalui email supaya tahulah berapa markah yang diperoleh, bahagian yang lemah dan salah. Setiap kali exam online diberi keputusan duka cita tanpa diketahui di mana masalahnya. Kadang-kadang kurang yakin juga. Sekurang-kurangnya kalau ada dikirimkan semula mana-mana bahagian yang salah dan apa jawapan yang sebenarnya, sebagai calon dapat juga belajar dan tahu mana yang perlu diperbaiki, bukan sahaja untuk PTD tapi untuk kebanyakan jawatan yang perlu melalui exam online. Dia kata dah 3 kali saya jawab, dia ulang kali kedua ni. Dah 3 kali saya jawab. Soalan lebih kurang sama setiap kali, mustahil lah saya tak belajar dari kesilapan. Itulah kadang-kadang hairan mana pula lagi masalahnya. Sedangkan sudah diselidiki mana-mana soalan yang saya sukar jawab sebelumnya dan mencari maklumat yang tepat, lalu memberi jawapan yang betul masa menjawab, tapi dia tak sama juga gagal. Jadi kami at least mau tahu yang ada pencerahan tentang soalan yang banyak salah, sekurang-kurangnya ada diberikan semula mana-mana soalan yang dijawab salah dan apa jawapan yang sebenar. Ini dia punya panjang lebar ni, luahan perasaan ni. Daphne Pearl Tanggar nama dia. Ya, mungkin ada ulasan nak diberikan. Okey, terima kasih Daphne yang bertanya soalan tu. Betul. Okey, kalau saya boleh bagi maklumat lah. Dari segi permohonan jawatan PTD ni baru kita buat saja. Kan? Kita mendapat permohonan 144,530. Kan? Sebenarnya yang kita nak ambil jawatan tu hanya 400. 400. So, jadi maknanya kita perlu membuat tapisan-tapisan sampai boleh kita panggil kepada peringkat temuduga. So, untuk tujuan PTD ni, dia ada beberapa tapisan yang kita buat. Yang pertama adalah ujian online. Ujian online. Kemudian tu, lepas daripada ujian online, dia akan pergi UKJK. Lepas daripada UKJK, kita panggil PTD Assessment Center. Dan akhir sekali baru kita akan panggil temuduga. Okay. So yang lepas permohonan adalah 144,530 dan yang kita selepas kita tapis yang layak untuk kita panggil untuk exam adalah 93,000. 93,000. Itu pun dah lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh yang terkeluar daripada tapisan pertama itu. Kan? Jadi yang tinggal ni 93,000. So maknanya Daphne termasuk dalam kumpulan 93,000 ni lah yang berjaya untuk pergi exam. Okey. Exam ini bila kita buat tujuannya ialah untuk kita tapis untuk mendapat satu jumlah, kita panggil KJK baru ni lebih kurang 7,000. 7,000. 7,000 daripada 93,000 yang telah pergi exam. Maknanya competition dia sangat tinggi. Kan? So dia bukan soal lulus tak lulus, soal pemarkahan yang paling tinggi. Kita akan ambil markah yang paling tinggi bagi tujuan kita panggil
ujian selanjutnya, ujian UKJK. And dia punya jurang dia jauh juga daripada 93,000 tu ke 7,000. Ke 7,000 sangat panjang. sahaja. Jadi kerana itulah yang banyak kali ambil exam macam 3 kali jawab ni kan, anda sebenarnya dah termasuk dalam 93,000 tadi tu. Betul. Tapi bila dipendekkan lagi, ada lagi yang lebih tinggi markahnya. Dia pening perbezaannya juga, poin-poin saja. Kan tak adalah sampai turun 50 markah. Tidak poin-poin saja. Poin-poin saja. Okey, maknanya jangan putus asa. Cik Daphne, okey. Baik, kita ada pemanggil di talian sekarang ni dari Terengganu, Encik Azmi. Hello, Assalamualaikum. Ya, teruskan. Hello. Ya, teruskan. Okey, dan saya akan ambil ini calon ajakan kita berbagai kerja dan jawapan. Sebentar ya. Okey, sekejap kita ada sedikit masalah mendengar suara tu. Boleh mohon kuatkan sedikit suara? Okey, dengar ya. Okey, dengar. Okey. Pihak C akan nilai jawapan akan ambil calon berdasarkan banyak kriteria, artinya penampilan, kualiti jawapan, begitu dan begini. Bagaimana bagi calon yang orang kata pengalaman dia orang kata agak sendu lah. Maknanya bukan dalam kalangan pengalaman dalam DLC, multinational company, pegawai atasan swasta ataupun you know what I mean, ada yang kerja ada yang kerja cleaner, bukan nak kata kerja tak bagus, itu halal. Ada yang jaga store, tolong mak jual kuih, just like that. Bagaimana tu, adakah dengan pengalaman yang orang kata agak-agak sendu lah orang kata, menipiskan peluang dia? Sebab yelah kalau yang datang pun they come from the very best candidate nationwide lah orang kata kan. Itu je lah. Okay, baik. Hello? Ya. Okey, itu dia mengatakan macam berkaitan dengan latar belakang yang begitu jauh berbeza tu macam mana? Mungkin nak bagi ulasan dan juga jawapan kepada Encik Azmi dari Terengganu. Berhubung dengan latar belakang berbeza, kan? So, okey, kalau kita menetapkan dari segi ujian untuk tapisan tu melalui ujian. So, apa yang kita tengok adalah berdasarkan performan dalam ujian. So, ujian ni sebenarnya tidak mengenal. Maknanya dia tidak dapat mengenal siapanya. Siapa orang yang latar belakang orang. So, dia hanya akan dapat apa yang dia jawab saja. So, maknanya berdasarkan kepada merit sebenar lah. Merit sebenar. Ya. Okey, kita ada lagi soalan daripada Facebook juga. Ini dikemukakan oleh Huzaifah. Dia menyatakan, Assalamualaikum tuan, berapakah had umur minimum untuk memohon jawatan di laman SPA? Adakah ia bergantung dengan syarat jabatan tertentu ataupun bagaimana? Sebagai contoh, jika calon ingin memohon jawatan penguatkuasa, adakah ia bergantung kepada keperluan jabatan seperti umur, CGPA dan sebagainya? Okey, berkaitan tentang umur. Sebab ramai tanya pasal umur ramai tanya pasal umur ni sebenarnya. Sebab ada yang bagi cadangan. Soalan utamakanlah pekerja yang lama, graduasi. Sekarang dah umur 29, 35 tahun katanya. Okey, silakan Encik Zohari. Persoalan tu memang biasalah orang tanya kan. So, dia ada juga yang skim-skim perkhidmatan tertentu yang orang kata apa, because mungkin dia memerlukan kecergasan dan sebagainya, dia menetapkan umur tertentu. Kan? So, kita biasanya berunding lah dengan jabatan-jabatan supaya memberikan melonggarkan lah. Yang CGPA ni dia bergantung kepada berapa ramai lah yang memohon. So kalau yang memohon itu ramai, kemungkinan kita tak tetap secara spesifik lah. Kan? That's why yang sekarang ni kita cuba untuk kita cuba kalau kita nak buat exam dan sebagainya, kita boleh buka semua. Mungkin CGPA yang rendah pun. Kan? Tapi kalau kita terus kepada temuduga, mungkin kita gunakan ranking dari segi
CGPA. Okey. Baik. Kita ada pemanggil di talian ni, seorang lagi namanya Pak Tam dari Kuala Lumpur. Hello, selamat petang. Assalamualaikum Pak Tam. Oh, sudah terputus. Oh, dah terputus. Baik, boleh hubungi kami kembali 0326927939. Okey, kita ada soalan di laman Facebook. Dia Mary Lim, dia kata selamat petang. Dia kata adakah calon simpanan akan diserap ke jawatan tetap dan perlukah lagi dibuat hebahan iklan pengambilan semula untuk jawatan yang membantu pertahanan sedangkan calon simpanan masih menunggu? Okey, calon simpanan ini kita ada satu tempoh tertentu. Okey. Kan tempoh ialah 6 bulan lah kan untuk calon simpanan. So tujuan kita adakan calon simpanan ialah jangkaan kekosongan yang ada dalam tempoh 6 bulan. Itu biasanya akan ditentukan oleh, kita bincang bersama dengan jabatan. Berapakah calon simpanan yang dia perlukan? Ada setengah-setengah jawatan memang habis. Bukan ni calon simpanan tu pun habis. Itu yang kita adakan calon simpanan ni because kita biasanya akan membuat jangkaan-jangkaan kekosongan yang ada dalam tempoh-tempoh tertentu supaya kita tak perlu buat semula urusan. Betul. Jadi kita gunakan calon simpanan yang ada. Okey, banyak soalan kita dalam Ya, Facebook ni. itulah. Ramai penonton ya. kita pada petang ni. Pemanggil Pemanggil pun ada ramai. Okey, kita teruskan lagi persoalan yang lain. Ini daripada rakan kita yang bernama MHS Love. Dia kata, selamat petang. Sekiranya saya tolak tawaran lantikan, adakah akan terkesan kepada jawatan lain? Sekiranya saya ada mohon jawatan lain, adakah saya berpeluang untuk dapat jawatan lain sekiranya saya pernah tolak tawaran? Setakat ni kita tak ada menetapkan syarat. Tentu maknanya dia boleh mohon. Boleh mohon tidak ada masalah. Masih lagi terbuka lah. Masih lagi Okey. terbuka. Baik, kita kembali kepada soalan kita yang lain-lain ni sebab ada banyak soalan juga yang kita ingin tanya. Betul. Di mana kalau kita lihat kepada pautan SPA 8I, adakah setiap jawatan yang disenaraikan oleh SPA di laman web tersebut adakah merupakan kekosongan jawatan ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, pautan yang kita adakan di situ ialah sebagai panduan. Because dalam pautan tu kita ada apakah gaji dia, apakah syarat-syarat. Maknanya kalau untuk menjadi untuk mohon jawatan accountant. Okay. So apakah kelaikan syarat kelaikan yang diperlukan. Bukan semua jawatan, bukan semua kelaikan boleh jadi accountant. Bukan semua kelaikan boleh mohon jurutera. Ya. Ini adalah sebagai panduan. Sebagai panduan. Tapi kekosongan jawatan akan berlaku apabila ada kekosongan jawatan, kita akan iklankan di laman web. Dan sesiapa yang telah pun mendaftar, walaupun semasa iklan tu dia bolehlah update dan sebagainya, kan? So bila dia tengok iklan, dia tengok iklan itu berkaitan dengan kelaikan yang dia ada. So dia boleh masuk pada ketika itu, kan? Maksudnya itu adalah senarai jawatan ataupun skim perkhidmatan yang ada di bawah SPA. Bukannya semua itu ada kekosongan jawatan. Kekosongan jawatan akan kita iklankan dari semasa ke semasa. Okey, baik. Dan kita ada soalan yang lain-lain juga kita nak kongsi. Ini berkaitan dengan yang ada masalah kesihatan. Armal ni kata, kenapa ada masalah kesihatan ditangguh kerja? Sudah 3 bulan ditangguh sebab katanya dia sudah lapor diri untuk kerja tapi kena tangguh kerja sebab masalah kesihatan ringan. Sudah 3 bulan. Kata, Naya dah berhenti kerja katanya. Ini macam mana nak usaikan permasalahan kekhususan Armal ni? Okey. Ini berkaitan dengan peraturan yang sedia ada. Dalam peraturan sedia ada, kita disebut bahawa pegawai ataupun calon-calon yang dilantik adalah mestilah sihat. Kan? So kalau mana-mana ada calon yang telah berjaya, kemudian dia buat pemeriksaan perubatan dan didapati calon ni tidak sihat, kita SPA jabatan perlu maklumkan kepada SPA, kan? Sama ada dia punya jawatan itu kita nak terus lantik atau bagaimana. Ini bergantung kepada
pemeriksaan doktor. Okey. Kan? So Suruhanjaya, jabatan akan laporkan kepada Suruhanjaya untuk Suruhanjaya timbang. Suruhanjaya biasanya kita akan melihat kepada perakuan yang diberikan oleh pegawai perubatan. Lazimnya kalau ringan dan juga ringan ataupun pertengahan lah. So biasanya diluluskan untuk kekalkan tawaran. Okey, baik. Macam ni. Kita kalau ikutkan nak raikan semua soalan pun susah. Jadi macam ni lah. Saya rasa lebih baik kalau ada satu ruangan khas bagi mereka ni nak tanya soalan berdepan. Ada tidak macam ni langsung? Sebab saya faham memang sentiasa ada juga dijalankan macam hari kerjaya dan sebagainya. Itu mungkin ruang dan juga peluang. Ni nak diumumkan juga ni kepada anda semua, para pendengar setia pendengar radio. Okey, kita ada dari semasa ke semasa kita menjalankan apa dipanggil sebagai hari kerjaya lah, GPA. SPA, minta maaf. GPA dengan SPA dah hampir satu huruf je. Satu huruf saja. Kita punya bangunan pun berdekatan saja. Orang pun kadang-kadang confuse juga. Jangan keliru. So kadang-kadang keliru. So kita ada hari kerjaya lah. So yang terdekat ini kita akan adakan di Ipoh, Perak, di UTC Ipoh pada 27 hari bulan Julai 2019 hari Sabtu. Bermula daripada pukul 9 hingga pukul 5 petang. Di UTC Ipoh, secara spesifiknya di bilik mesyuarat utama Aras 3. Itu secara spesifiknya lah. Ini mana-mana calon-calon boleh datang untuk mendapat penerangan daripada pegawai kita di situlah. So kita juga bagi apa yang dikatakan sebagai perundingan, kaunter perundingan, kemudian tu kita ada mungkin boleh buat ujian psikometrik, ada juga pameran-pameran kaunter untuk kita kaunter pengisian dan juga mengemas mini borang kan, dan juga kita ada juga taklimat lah kan. Ya, jadi ada. Sebenarnya kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke laman Facebook SPA sendiri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Di situ ada pelbagai informasi yang berkaitan tentang hari kerjaya yang akan diadakan dalam masa yang terdekat ini. Boleh tengok tarikhnya, waktunya dan apa agaknya yang anda boleh lakukan untuk mendapat peluang kerjaya dalam perkhidmatan awam. Jadi ini saja masa yang kita ada. Diam tak diam, hampir 45 minit juga berlalu. Banyak soalan yang nak ditanya tapi tak sempat semuanya. Jadi bolehlah bertemu SPA sendiri pada acara-acara yang akan dilangsungkan dan telah disebutkan oleh Encik Zohari tadi. Dan terima kasih pada rakan-rakan di laman Facebook. Minta maaf tak dapat nak diberikan jawapan kepada soalan-soalan anda. Nanti tim SPA akan melayan soalan-soalan anda di laman Facebook kami nanti ya. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih pada Encik Zohari Said, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bersama kita dalam Bicara Petang pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak bernama yang telah memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama dalam Bernama Radio. Ya, baik. Terima kasih, Zuri. Bicara Petang. Reaksi anda kami perlukan dalam program Bicara Petang setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Turut bersiaran secara langsung di Facebook Bernama Radio. Mr. Ragaman, are you home? Who is Mr. Ragaman? Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell us a story?